Jangan lupa subscribe channel ini hingga 100k subscribers. Viral di TikTok kes menjual cedok-cedok ini, dan ramai juga yang tertipu dengan orang yang penjual cedok-cedok ini, dan ini adalah antara yang menipu dan hukumnya adalah haram, guys. Berniaga, kita pun nak berniaga juga. Terutama sekali yang live cedok-cedok tu, yang satu cedok tu RM5 ke RM10 tu. Benda ni terkena dekat aku sendiri. Niat aku nak Melayu support Melayu. Tapi tak apalah, benda pun dah jadikan. Aku yang willingly nak beli, nak tolong dia. Cuma this is my experience. Korang janganlah jadi macam aku. Aku beli dekat 3 orang seller. Satu cedok gula-gula RM5. Dalam 3 seller tu hanya seorang seller sahaja yang okey. Aku beli semua ni sebelum Raya Haji. Barang pun dapat sebelum Raya Haji. So niat aku nak makan dengan anak buah aku masa balik kampung kan. Nak makan dengan diorang, enjoy dengan diorang. Seorang seller aku beli 8 cedok, lagi 2 seller aku beli 5 cedok. Ini balance yang aku dapat. So satu cedok tu RM5. So RM5 kali 18 cedok dalam RM90. Aku tak dapat cedokan yang sama yang macam aku nampak dekat dalam live, dekat dalam video. Video yang aku record. Bukan 3 aku record, tapi yang aku record tu tak dapat sama macam yang aku nak. Lepas tu aku dapat coklat yang benyek, yang dah pecah, yang dah cair dan hancur. So aku terpaksa makan sendiri. Sedih kan? Ini yang tengah trend ni dekat TikTok ni kan, jual beli secara cedok-cedok live. Tak salah kita nak berjual beli, tapi kena ingat, kena jaga halal haram. Mana kita dapat belajar bab cedok-cedok ni kan? Sebenarnya amalan cedok mencedok ni dia dekat dengan mula masa yang sangat dilarang oleh Nabi SAW dan pernah diamalkan di zaman jahiliah. Sebab itu kita nak berniaga jauhkan daripada unsur-unsur gharar. Dan apa yang kita dapat lihat dalam cedok live ini, ada unsur gharar fahsyi yang sangat ditegah dalam agama. Kita berniaga biar berkat, kita berniaga biar sedikit, tapi ada unsur-unsur yang halal dan unsur yang Allah Ta'ala redha. Walaupun orang kata ala gula-gula je pun, ingat yang kecil-kecil itu akan dihisap dan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kena jaga diri kita. Saya bukan nak kacau periuk nasi anda teruskan berniaga, tapi berniagalah dalam keadaan yang baik. Saya dah merujuk dengan ramai pakar-pakar muamalat. Mereka mengatakan ia ada unsur gharar fahsyi kerana ada unsur ketidakpastian, ada unsur yang dicipta-cipta dan ada unsur penganiayaan. Jadi tolong kawal diri daripada jual beli seperti ini. Moga-moga Allah Ta'ala redha. Hai awak. Okey, Kak Lina nak clearkan sedikit kenyataan awak di dalam komen ni. Okey sayang, awak faham tak apa maksud gharar? Okey, gharar ni sayang, maksudnya benda yang tidak pasti. Okey, maksudnya benda yang tidak pasti. Kita tak tahu kita jual apa, dan pas customer pun tak tahu dia beli apa, dia main bayar sahaja. Okey, dan yang kedua maksud judi. Judi ni ialah pertaruhan yang bila kita bermain benda tu dan akan dapat benda ni. Macam tu, dapat, kiranya dapat imbalan lah. Okey, lepas tu maksud gharar dalam orang kata yang cedok-cedok ni, kalaulah Kak Lina tak tunjuk barang apa yang Kak Lina jual, itu dikira tidak pasti sayang. Okey, yang kedua yang Kak Lina nak tunjuk, kita teruslah kepada produk Kak Lina. Okey, produk Kak Lina jual kerongsang. Kak Lina tunjuk lagi design apa yang awak akan dapat. Lepas tu Kak Lina dah tentukan minimum berapa awak akan dapat. Okey, and then awak dah tahu dah, okey aku mesti akan dapat benda ni. Okey, lepas tu aku mesti paling sikit aku akan dapat 25. Pasti tak benda tu sayang? Pasti. Okey, so dia tidak termasuk dalam gharar sebab benda ni pasti. Okey, dan customer pun tahu dia beli benda tu ialah kerongsang. Kalau Kak Lina jual kerongsang, tiba-tiba Kak Lina hantar pisang, itu yang salah sayang. Okey. So dekat sini kita dah tahu kita jual apa, kita beli apa. Yang kedua, kita dah tahu minimum kita dapat kuantiti berapa. Dan yang ketiga, harga tu dah jelas. Harga tu dah jelas, RM13 Kak Lina tentukan untuk, tak samalah sebab ada banyak item kerongsang yang Kak Lina jual kan. RM13 kita dah tentukan. Okey, yang keempat, customer setuju tak nak beli? Okey, kan design dia Kak Lina dah bagi tahu dah, random design ni. Antara banyak-banyak design ni akan dapat. Okey, customer setuju tak? Kalau customer setuju, Kak Lina pun setuju nak jual. Itulah jual beli sayang. Okey, so kat sini tak ada unsur-unsur keraguan, tak ada unsur-unsur permainan, judi ataupun apa yang membawa kepada penganiayaan kepada orang lain. Okey, so kalau yang lebih, minimum kan dapat 25, lebih tu Kak Lina kira sedekah. Kak Lina bagi lebih tu kira sedekah untuk awak. Awak halal, Kak Lina pun halalkan juga. Okey, terima kasih tau. Bye-bye. Sekarang ni jualan cedok ni dah jadi satu trend kat dalam TikTok. Ramai pula tu orang kita menyokong jualan cedok dan membeli jualan cedok. Itulah jadi confused lah. Ada ustaz kata jualan cedok boleh, ada ustaz kata jualan cedok tak boleh. Jom kita tengok, boleh ke tak boleh. Maaf lah ya, saya tak ada cedok, jadi saya gunakan mangkuk. Korang pernah tak tengok orang yang berniaga kat pasar, diorang kata satu mangkuk RM10, satu mangkuk RM10.
Jadi kita sebagai pembeli, kita akan tengok, okey, mangkuk ni tengok bawah oren ni elok tak elok, okey tak okey, kan? Lepas tu kita pergi bilang, okey bang, Ana ambil ni. Saya nak ni satu mangkuk RM10. Dalam situasi macam ni, satu mangkuk RM10 boleh. Sebab pelanggan dah puas hati, pelanggan dah terima dengan keadaan satu cedok ni RM10 dan peniaga pun memang dia letak benda ni dekat atas mangkuk ni. Situasi yang kedua, contohnya kita letak bawah oren kat dalam ni, lepas tu saya kata satu mangkuk RM10. Jadi saya sebagai peniaga, ambil satu mangkuk RM10. Nasib-nasib lah buah elok ke tak elok ke. So pelanggan pun terpaksa lah terima walaupun ada yang tak elok kan. Tiba-tiba bawah oren ni busuk ke apa ke, ambil kau. Berarti ada unsur perjudian kat situ. Nampak sama, tapi situasi yang berbeza. Saya harap orang-orang kita ni lebih berhati-hatilah dalam membuat sesuatu perkara. Halal dan haram ni bukannya perkara yang main-main. Lagi-lagi bila kita gunakan hasil tu untuk beri nafkah kepada